أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa, imam-imam, bilal-bilal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam pengajian berkitab, yang mana tajuk yang kita akan bincang pada malam yang mulia ini adalah solat berjamaah daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah yang dikarang oleh Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada asalnya kitab At-Taqrirat As-Sadidah adalah kitab Arab tapi diterjemahkan oleh Ustaz Zul. Jadi Ustaz Zul terjemahkan kitab ini kepada bahasa Melayu untuk digunakan dalam program pengajian kita pada malam yang mulia ini. Jadi untuk tidak mengambil masa yang panjang dalam mukadimah, terus kita masuk dalam perbincangan kitab ini. Boleh kita tengok muka surat 2. Yang pertama, pengarang menyebut berkenaan dengan definisi al-jamaah. Yang kita nak bincang sekarang ni adalah berkenaan dengan solat berjamaah, yang menjadi kebiasaan kepada para alim ulama ketika mana mereka menulis sesuatu tajuk, mereka akan bincang kalimah itu menurut pandangan ataupun menurut penggunaan bahasa, dan mereka itu akan membincangkan kalimah itu menurut istilah ulama. Yang pertama, dia nak bincang makna al-jamaah daripada sudut penggunaan bahasa Arab. Katanya al-jamaah dari segi penggunaan bahasa Arab maknanya adalah sekumpulan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102, "Faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak", hendaklah berdiri oleh sekumpulan daripada mereka itu bersama engkau wahai Muhammad. Dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 20, "Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak", dan sekumpulan daripada orang yang bersama denganmu. Okey, itu sebenarnya tidak penting. Yang penting kita tengok mengikut istilah ulama. Pada istilah ulama pula adalah pertambatan solat makmum dengan solat imam. Kita kalau orang tanya apakah maksud solat berjamaah mengikut istilah syarak, solat berjamaah ini adalah pertambatan di antara solat makmum dengan solat imam. Itu yang dinamakan sebagai solat berjamaah. Makmum telah menambahkan sembahyangnya dengan sembahyang imam. Itu yang dinamakan sebagai solat berjamaah. Sekurang-kurang solat berjamaah adanya seorang imam dan seorang makmum, maka sudah dinamakan sebagai jamaah serta mendapat asal pahala jamaah. Jadi pengarang kita nak bincang bilangan yang terjadi jamaah. Yang tadi sekurang-kurang berjamaah dulu, seorang imam dan seorang makmum. Apabila ada seorang imam dan ada seorang makmum, dapatlah asal pahala berjamaah. Tapi yang lebih besar lagi pahala adalah apabila semakin ramai ahli jemaah dalam salat tersebut. Lepas tu dia nak bincang pula berkenaan dengan kelebihan-kelebihan salat berjamaah.
Kelebihan solat berjamaah amatlah banyak, serta tidaklah seseorang itu bermudah-mudah dalam melaksanakan solat secara berjamaah itu, melainkan mereka yang ada di dalam hatinya sifat nifaq, menurut sebahagian daripada ulama. Apa yang ingin ditegaskan oleh pengarang kita adalah sembahyang berjamaah ini adalah perkara yang perlu diambil berat oleh setiap lelaki. Dan kata pengarang kita, sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya lelaki yang bermudah-mudah terhadap solat secara berjamaah tanpa sebarang keuzuran, maka telah ada padanya satu sifat nifaq. Begitu yang disebut oleh para alim ulama. Sebenarnya apa yang disebut oleh para alim ulama, sebenarnya ini adalah perkataan ataupun apa yang disebut oleh pengarang kita adalah suatu perkara yang cukup masyhur di zaman salaf dulu. Zaman salaf, zaman para sahabat, para tabi'in, orang Islam yang tidak mengerjakan sembahyang akan dituduh sebagai orang kafir. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kami dan mereka itu adalah sembahyang. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya dia kafir. Yang keduanya, orang yang tidak mengambil berat terhadap sembahyang berjamaah, maka akan dituduh sebagai golongan munafiqun. Itu di zaman salaf. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim tanda-tanda golongan munafiqun. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Apabila mereka itu bangkit bangun untuk mengerjakan sembahyang, mereka itu akan bangun dalam keadaan penuh dengan sifat malas. Jadi orang yang ada sifat malas dalam mengerjakan ibadat sembahyang, golongan ini sebenarnya yang akan bermudah-mudah dengan sembahyang berjamaah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak menyebut Allah melainkan sedikit. Sebab itulah di antara perkataan yang masyhur di kalangan salaf dahulu adalah orang lelaki, orang perempuan tidak, orang lelaki yang tidak ada sebarang keuzuran, sedangkan dia mukallaf, tiba-tiba dia tidak mengambil berat terhadap sembahyang secara berjamaah, maka dia akan dituhmah, akan dituduh sebagai orang munafik. Disebut di dalam sebuah hadis, pengarang kita nak menceritakan tentang kelebihan solat berjamaah. Disebut di dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fadh. Sesungguhnya salat berjamaah menyamai 25 kali salat secara bersendirian. Di hadis yang menceritakan tentang lebih salat berjamaah berbanding dengan salat bersendirian ni banyak. Ada hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang berseorangan dengan 27 darjah. Ada riwayat yang lain menyebut bi 25 darajah, 25 darjah. Ada riwayat mengatakan 27, ada riwayat mengatakan 25. Ada dua riwayat. Kedua-dua riwayat adalah riwayat yang sahih. Jadi maksudnya jauh ganjaran orang yang sembahyang secara berseorangan dengan orang yang sembahyang secara berjemaah. Jauh. 1 dengan 25 ni jauh tu. Memang cukup jauh. Tapi begitulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk diberikan kepada orang yang sembahyang secara berjemaah. Faedah solat secara berjemaah. Faedah solat secara berjemaah ada banyak. Antaranya adalah bebas dan selamat daripada api neraka. Antara kelebihan
yang akan diperolehi bagi orang yang mengerjakan sembahyang secara berjamaah adalah dia terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya adalah selamat daripada sifat munafik, sifat nifaq. Yang ketiga, penerimaan solat. Solat secara berjemaah lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan solat secara bersendirian. Tapi bukanlah bermaksud solat secara bersendirian tidak diterima, bukan. Tetapi solat secara berjemaah dia lebih kuat, lebih cepat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah." Sesungguhnya seorang lelaki dia solat bersama dengan seorang lelaki, maksudnya dia berjemaah dua orang. Itu azka. Solat itu sebenarnya lebih bersih, lebih suci, lebih bersih dan lebih suci berbanding dia solat secara bersendirian. Amalan ibadah yang diterima oleh Allah adalah amalan ibadah yang bersih dan yang suci. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Allah Taala baik dan Allah Taala tidak menerima amalan yang baik. Semakin suci sesuatu ibadah, semakin dekat kepada penerimaan. Kalau kita nak bandingkan solat dua orang secara berjemaah dengan seorang, hak yang lebih suci adalah sembahyang dua orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Wa salatul rajuli wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul." Seorang lelaki dia solat bersama dengan dua orang lelaki, maksudnya tiga orang berjemaah, itu lebih lagi bersih berbanding dia solat bersama jemaah dua orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah Ta'ala." Dan semakin ramai bilangan berjemaah, lebih dikasihi oleh Allah. Apabila lebih dikasihi, maka dia lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, pengampunan dosa. Sembahyang itu sendiri menjadi asbab Allah Ta'ala mengampun dosa. Dan sembahyang berjemaah juga menjadi asbab mendapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kita ambil 3 hadis. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari." Sesiapa yang berwudu, tujuan untuk bersembahyang, lepas tu dia mengelokkan wudu dia, maka keluar kesalahan daripada tubuh badannya sehingga kesalahan keluar daripada bawah kuku-kukunya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang itu mengambil wudu, kemudian dia mengelokkan wudunya, dia datang ke masjid, dia tidak ada tujuan lain, dia datang ke masjid melainkan untuk solat, maka kata Rasulullah, dia tidak melangkah satu langkah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan sebab langkah itu satu darjat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan daripadanya satu kesalahan sehingga dia masuk ke dalam masjid. Apabila dia masuk ke dalam masjid, dia berada dalam sembahyang selama mana sembahyang menghalang dia daripada keluar daripada masjid. Dan sentiasalah para malaikat sentiasa meminta keampunan daripada Allah untuk dia selama mana beliau ataupun dia berada pada tempat sembahyang. Kata malaikat, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Ya Allah, berilah keampunan kepadanya, ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Baik. Jadi sembahyang berjamaah adalah antara asbab dapat pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelimanya adalah ganjaran yang besar, sebagaimana hadis yang kita sebut sebelum ini, sembahyang seorang diri dapat satu ganjaran, manakala sembahyang berjemaah ataupun sembahyang berjemaah melebihi sembahyang sembahyang seorang diri sebanyak 27 darjat. Yang keenam, menghindari penyakit was-was serta terjaga terpelihara daripada syaitan.
Dia antara kelebihan sembahyang berjemaah, kita dapat menjaga dan melindung diri kita daripada terkena penyakit was-was dan terkena gangguan daripada syaitan. Kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah, "Ma min thalathatin", tidak ada 3 orang yang berada fi qaryatin, pada satu kampung, satu qaryah, wala badwin, pada satu kampung pendalaman, la tuqam fihim salat, yang tidak mereka itu laksanakan sembahyang berjamaah bersama mereka itu, illa stahwadha alaihim syaitan, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Orang yang berkumpul pada satu tempat, satu kampung, bandar ke ataupun kampung pendalaman, yang mana dia ada 3 orang tapi dia tidak melaksanakan sembahyang berjemaah, maka golongan ini telah dikuasai oleh syaitan. Jadi bermaknanya orang yang ingin menjaga dirinya daripada dikuasai oleh syaitan adalah dengan cara dia mengerjakan sembahyang secara berjemaah. Lepas tu, apa yang dibincang lagi oleh pengarang kita sebelum daripada dia nak bincang hukum hakam berkait dengan solat berjemaah, perincian-perinciannya, dia cerita lagi tingkatan keutamaan solat berjemaah. Kita ada solat berjemaah Jumaat, ataupun Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, solat Jumaat, solat hari raya. Sebenarnya dia tidak sama fadilah solat berjemaah daripada satu solat kepada satu solat yang lain. Hak yang paling afdal sekali, hak yang paling besar sekali pahala solat berjemaah, hak yang paling besar sekali adalah solat berjemaah pada solat Jumaat. Kerana berjemaah pada solat Jumaat hukum dia adalah wajib. Ganjaran pahala wajib dia lebih besar daripada ganjaran pahala sunat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah solat subuh. Berjemaah pada solat subuh, ia duduk pada martabat yang kedua. Kenapa? Kerana solat subuh ni ganjaran dia melebihi daripada solat yang lain. Di sana ada hadis Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, "Man shalla al-'isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah." Sesiapa yang sembahyang Isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia telah melakukan qiyam separuh daripada malam tersebut. Barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, maka seolah-olah dia melakukan qiyam al-lail sepanjang malam. Dan solat yang paling berat kepada golongan munafiqun adalah 2 solat ini. Yang pertamanya adalah solat subuh, yang keduanya adalah solat Isyak. Kata Nabi SAW, "Afdalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr." Seberat-berat solat kepada golongan munafiqun adalah 2 solat ini, solat Isyak dan solat subuh. "Walau ya'lamuna fihima la'atawma walau habwa." Andai kata golongan munafiqun mengetahui ganjaran yang ada pada solat berjamaah subuh dan Isyak, nescaya mereka itu sanggup datang untuk solat Isyak dan solat subuh secara berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau mereka itu mengetahui, tapi kerana mereka itu tidak mengetahui, mereka itu tidak meyakini tentang ganjaran pahala, sehingga mereka itu tidak mampu untuk menghadirkan diri sembahyang berjemaah subuh dan Isyak. Baik. Jadi yang keduanya adalah subuh. Kerana subuh dia lebih susah berbanding dengan Isyak, kerana dia melibatkan tinggal tidur. Yang ketiganya adalah solat Isyak. Yang keempatnya solat Asar. Solat Asar dia martabat yang keempat, kerana solat Asar ini mengikut pandangan majoriti ulama adalah solat al-wusta, yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Hendaklah kamu menjaga sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang wusta. Allah Taala menyebut secara khusus sembahyang wusta dan menyuruh kepada kita betul-betul jaga sembahyang ini, kerana sembahyang ini ada ganjaran yang besar. Sembahyang wusta mengikut pandangan majoriti ulama adalah sembahyang asar. Seterusnya solat zuhur, yang last sekali solat maghrib.
Kerana solat maghrib dia lebih senang berbanding dengan solat-solat yang lain. Solat maghrib dia tidak kalau musim panas pun dia kurang dah panas berbanding dengan solat zuhur. Solat zuhur masih lagi panas, ada lagi kesusahan dia. Okey, itu di antara apa yang disebut oleh pengarah kita, hukum solat secara berjemaah. Sebenarnya ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hukum solat secara berjemaah. Ada pandangan yang mengatakan fardu ain kepada lelaki, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ni khusus untuk lelaki. Manakala perempuan nanti kita akan bincang selepas daripada ni. Orang lelaki, apakah hukum mereka sembahyang secara berjamaah? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Ada pandangan ulama mengatakan orang lelaki yang baligh, yang berakal, yang tidak bermusafir dan tidak ada sebarang keuzuran, wajib fardu ain dia mengerjakan sembahyang secara berjamaah. Andai kata dia tidak mengerjakan sembahyang secara berjamaah, maka dia telah berdosa. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah adalah apabila ada pada sesebuah tempat mengerjakan sembahyang secara berjamaah, walaupun tidak semua penduduk tempat tersebut mengerjakannya, maka sudah memadai, gugur tuntutan daripada golongan yang lain. Di fardu kifayah ni, orang yang buat dapat pahala, orang yang tidak buat tidak dapat pahala. Tapi orang yang buat dia membantu orang yang tidak buat menggugurkan dosa. Itu kelebihan dia. Sebab ada orang buat, orang lain tidak berdosa. Kalau ada orang tak buat belaka, habis kena dosa. Baik. Okey, dua. Yang ketiganya, sembahyang berjemaah adalah sunnah muakkadah. Maksudnya sunnah muakkadah, suatu tuntutan, tetapi kalau tidak buat tidaklah berdosa. Cuma tuntutan ini adalah tuntutan yang cukup kuat. Itu maksud sunnah muakkadah. Kata pengarah kita, pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad ni sebenarnya daripada bahasa Arab. Mu'tamad ni pandangan yang kuat dan yang dipegang. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah fardu kifayah. Dengan sekira-kira jelas nampak syiar. Syiar ni maksudnya tanda. Jadi kalau kita pergi kampung tu, kita tengok, oh ada orang sembahyang berjemaah, nampak begitu. Kalau kampung tu orang sembahyang berjemaah tapi masing-masing sembahyang dalam rumah, masih lagi belum memadai. Mesti dia kena sembahyang di suatu tempat yang terbuka, sehingga kan nampak tempat tersebut orang mendirikan sembahyang berjemaah. Dan untuk menzahirkan syiar solat berjemaah ini, dia kadang-kadang di sebuah kampung tidak memadai satu tempat, mesti kena beberapa tempat. Kalau kampung luar, dia tidak memadai pada satu tempat. Dia sekarang ni, kita nak dalam satu kampung saat itu, berapa tempat yang perlu kita kena dirikan sembahyang secara berjemaah? Okey, jawapannya adalah kita kena tengok bagaimanakah untuk menzahirkan syiar. Andai kata pada kampung tu setempat zahir dah syiar, maka sudah memadai. Tapi kalau setempat belum lagi zahir syiar, maka perlu kepada dua tempat, mungkin perlu kepada tiga tempat. Yang penting zahir syiar salat berjemaah pada kampung tersebut, barulah memadai. Katanya ini berdasarkan kepada pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun di sisi Imam Rafi'i, salat berjemaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tadi kita cerita dah apa makna sunnah muakkadah. Hukum-hukum yang berkait dengan salat berjemaah. Yang pertamanya fardu ain. Fardu ain ini kewajipan ke atas setiap seseorang. Okey, sebelum daripada kita pergi kepada hukum-hukum yang berkait dengan salat secara berjemaah, kita dah sebut yang tadi kita cerita fardu kifayah, sunnah muakkadah, ini adalah untuk lelaki. Adapun untuk perempuan, maka sepakat ulama mengatakan tidak wajib salat berjemaah. Cuma apa yang dibincang oleh ulama,
adakah perempuan ni juga disunatkan sembahyang secara berjemaah ataupun tidak? Pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan perempuan juga disunatkan sembahyang secara berjemaah. Kita mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Hukum-hukum yang berkaitan dengan solat berjemaah. Yang pertama, fardu ain, menjadi kewajipan ke atas ataupun setiap seseorang pada solat Jumaat, ke atas mereka yang diwajibkan ke atasnya Jumaat. Adapun orang yang tidak wajib solat Jumaat, maka tidak wajib dia solat berjamaah dalam solat Jumaat. Yang keduanya fardu kifayah pada solat 5 waktu ke atas lelaki yang merdeka. Perempuan bukanlah fardu kifayah. Yang merdeka, hamba, tidak menjadi fardu kifayah. Dan bermuqim, maksudnya tidak bermusafir, di atas pendapat yang mu'tamad, yang kuat, yang dipegang di sisi Imam Nawawi. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha 'alaihim asy-syaitan. Fa'alaika bil jama'ah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah." Maksudnya adalah dia fa'alaikum bil jama'ah fa inna ma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyah. Maksudnya adalah tidaklah terdapat 3 orang di sebuah qaryah atau di kampung pedalaman yang tidak melaksanakan ataupun tidak dilaksanakan di tengah-tengah mereka solat secara berjamaah, melainkan sesungguhnya syaitan telah menguasai mereka itu. Maka hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang jauh, maksudnya ketinggalan daripada kumpulan. Okey, yang ketiganya sunat. Pada solat-solat sunat yang dituntut untuk dilakukan secara berjamaah, seperti solat sunat 2 hari raya, solat sunat hari raya puasa, hari raya korban. Okey, hukum dia adalah sunat, kita buat secara berjamaah. Solat sunat minta hujam dan pada jamaah perempuan. Jadi perempuan mengerjakan solat berjamaah pada solat fardu, hukum dia adalah sunat. Yang keempat, harus pada solat-solat sunat yang tidak dituntut untuk dilakukan secara berjamaah, seperti solat sunat duha dan solat sunat rawatib. Ini kita kena urah sikit masalah ni. Kita solat sunat dia terbagi kepada 2. Ada solat sunat dituntut kita kerjakan secara berjamaah. Solat sunat memang dituntut untuk kita buat. Lepas tu ada satu lagi tuntutan, ada solat sunat dituntut kita buat secara berjamaah. Sebagai contoh, sembahyang sunat hari raya, sembahyang sunat minta hujan, sembahyang sunat gerhana. Ni sembahyang sunat yang dituntut kita buat secara berjamaah. Di sana ada sembahyang sunat yang tidak dituntut untuk kita buat secara berjamaah. Contoh sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat witir selain daripada bulan Ramadan. Hal ini tidak dituntut kita buat secara berjamaah. Tinggal lagi, apakah hukum andai kata kita melakukan dan mengerjakan solat sunat tersebut secara berjamaah? Jawapannya adalah harus, dibolehkan. Jadi kalau kita nak buat lepas daripada sembahyang isyak, fardu isyak, kita nak buat sembahyang solat sunat rawatib isyak secara berjamaah, apakah hukum? Hukum dia adalah harus. Dan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um menyebut, aku tidak mengatakan makruh. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak mengatakan makruh mengerjakan sembahyang sunat yang tidak dituntut dilakukan secara berjamaah tapi dikerjakan secara berjamaah. Aku tidak mengatakan makruh. Maksudnya hukum dia adalah harus. Baik, hukum dia adalah dibolehkan. Sembahyang sunat duha, hukum dia adalah dibolehkan. Dia biasa, kadang-kadang ada orang tanya, boleh tak kita nak sembahyang sunat duha secara berjamaah? Jawapannya adalah dibolehkan. Adakah makruh? Tidak. Tetapi adakah dituntut kita mengerjakan sembahyang sunat duha secara berjamaah? Jawapannya tidak. Baik. Yang kelimanya adalah khilaf aula. Dia khilaf ni menyalahi aula yang lebih baik. Lebih baik begini, tapi kalau kita buat begini, maka dia menyalahi yang lebih baik. Dia menyalahi yang lebih baik ni, dia bukanlah sampai kepada tahap makruh, bukan. Cuma perbandingan di antara dua perkara, ni baik, tapi ni lebih baik. Kalau kita tinggal benda yang lebih baik, itu yang dinamakan sebagai khilaful aula.
menyalahi yang lebih baik. Katanya, apabila imam solat secara tunai sementara makmum solat secara qada dan sebaliknya. Imam solat tunai, makmum qada, ataupun imam qada, makmum tunai. Okey, contoh. Ada seorang tu dia ada tertinggal sembahyang zuhur ataupun tertinggal sembahyang asar semalam sebab tertidur. Dia tak ingat nak qada hari ni, baru nak qada. Tiba-tiba dia datang ke masjid. Dia pun nak sembahyang berjemaah. Okey, sekarang ni dia sembahyang dah berjemaah, sembahyang asar di masjid. Cuma lepas daripada sembahyang asar secara berjemaah, dia nak qada sembahyang asar yang ditinggal semalam. Tiba-tiba ada orang baru datang nak sembahyang asar. Dia nak buat berjemaah dua tu. Hukum dia bagaimana? Hukum dia boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Imam sembahyang secara tunai, makmum sembahyang secara qada. Tetapi itu adalah khilaf aula. Yang comelnya, orang yang solat secara tunai dia berjemaah bersama dengan orang yang solat secara tunai. Orang yang solat secara qada dia boleh berjemaah bersama dengan orang yang solat secara qada. Baik. Makruh, maksudnya khilaf aula. Makruh apabila imam itu seorang yang fasik ataupun ahlul bid'ah. Imam fasik. Fasik apa makna fasik? Fasik ni imam melakukan dosa besar dan imam tidak bertaubat. Imam mengekalkan dosa kecil. Imam pakai seluar pendek. Imam main bola, minat bola imam. Minat bola. Setiap kali main bola pakai seluar pendek apa imam. Itu fasik sebenarnya. Apakah hukum kita berimamkan ataupun kita mencari makmum kepada imam yang fasik? Hukum dia adalah makruh. Ataupun imam memang suka minum arak. Mungkin di tempat-tempat tertentu biasa, di tempat-tempat tertentu kan. Dah yang ada majlis keramaian, ada orang hidang tuak. Sini tuak kan, dipanggilkan tuak kan. Tu imam, bahal juga tuak. Kan tu dosa besar, bukan dosa kecil. Baik. Jadi imam tu, dia jadi imam. Apakah hukum kita ikut? Kita ikut sah, tak ada masalah. Cuma makruh. Ada di Brazil, saya lupa dah baca bila, lama dah saya baca, dalam 10 tahun lepas. Saya baca dalam satu berita luar negara lah. Ada imam di Brazil penyokong LGBT. Imam penyokong LGBT. Imam jadi imam. Apakah hukum kita ikut dia? Makruh. Kerana dia adalah imam yang fasik. Okey, dia orang yang fasik adalah yang pertama, dia melakukan dosa besar. Yang keduanya adalah dia mengekalkan dosa kecil. Yang ketiganya adalah dia melakukan perkara yang boleh menjatuhkan maruah. Melakukan perkara yang boleh menjatuhkan maruah juga termasuk dalam fasik. Rokok sama. Perokok tegang imam. Sebagai contoh, masa solat kedung jatuh dahi. Okey, makruh. Okey, kita buat contoh. Dia ganjaran pahala dia akan lupa ganjaran pahala. Lupa ganjaran pahala solat berjemaah. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni dalam bab perkara yang makruh dalam solat berjemaah, yang mana pengarang kita akan sebut muka surat berapa tu? 19. Yang dia kata lupa pahala berjemaah. Okey. Mana dia kata? Okey, setiap satu perkara makruh yang dilakukan dalam berjemaah melumpuhkan pahala berjemaah. Okey, tengok pada muka surat 19. Dia kata setiap satu perkara, last kali, setiap satu perkara yang makruh yang dilakukan dalam solat berjemaah melumpuhkan pahala berjemaah. Ataupun imam ahlul bid'ah.
Di ahlul bid'ah, bagaimana ahlul bid'ah? Dia berpegang dengan pegangan yang salah. Contoh penyokong LGBT, ahlul bid'ah. Contoh golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, golongan Jabriyah. Dia berpegang dengan pegangan-pegangan golongan Khawarij. Itu termasuk dalam ahlul bid'ah. Yang ketujuh, haram serta sah. Haram tapi sah. Apabila solat tersebut dilakukan di atas tanah yang dirampas atau bimbang habis waktu solat, sekiranya melakukan solat secara berjamaah. Ini bukan melibatkan solat, melibatkan perkara lain. Jadi dia rampas tanah orang, lepas tu dia pakat solat berjemaah, nampak buat baik. Jadi hukum solat berjamaah di atas tanah yang dirampas adalah haram, tapi sah solat tersebut. Sama juga kalau dia solat secara berjamaah, maka akan menyebabkan habis waktu, keluar waktu. Dan nak tunggu tu imam, tunggulah sekejap, imam tak datang lagi ni, berapa minit lagi, jadi habis waktu. Maka ketika tu haram dia solat secara berjamaah, kerana solat secara berjamaah menyebabkan akan mengeluarkan solat daripada waktu, sedangkan diwajibkan kita solat dalam waktu. Haram serta tidak sah. Ada juga solat berjamaah haram, tak sah solat apabila berbeza turutan solat. Apa maksud berbeza turutan solat? Imam solat jenazah, makmum solat fardu zuhur. Okey, itu berbeza turutan solat. Imam solat gerhana, makmum solat fardu zuhur. Dia turutan solat gerhana dia tidak sama dengan solat fardu zuhur. Kerana solat gerhana 2 rakaat, tetapi setiap satu rakaat ada 2 kali rakaat dan 2 kali qiyam. Tak sama. Baik. Seorang lelaki tidak boleh berimamkan dengan imam perempuan atau imam khunsa. Khunsa ni, apa maksud khunsa? Khunsa, oh, salah. Muka surat 4. Kita baca dia. Baik. Keadaan-keadaan afdal berjamaah dengan jamaah yang ramai. Jamaah yang ramai lebih afdal berbanding dengan jamaah yang sedikit, melainkan dalam beberapa masalah. Sebahagian daripadanya ialah, pada asalnya paling afdal kita berjamaah dengan jamaah yang ramai. Katakanlah ada pilihan, kita nak sembahyang berjamaah di sini ataupun di sini, maka mana yang lebih afdal kita pilih? Hak yang lebih afdal kita pilih adalah hak jemaah yang paling ramai. Kerana apa? Kerana Rasul kata, wa ma kathura ahabbu ila Allah. Jemaah yang lebih ramai lebih lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang jemaah yang sedikit lebih afdal daripada jemaah yang ramai. Ada. Pada asalnya, hukum asal, jemaah yang lebih ramai maka lebih afdal daripada jemaah yang sedikit. Tapi dalam hal-hal tertentu, jemaah yang sedikit lebih afdal daripada jemaah yang ramai. Itu maksud dia, jemaah yang ramai lebih afdal berbanding jemaah yang sedikit. Itu asal. Melainkan dalam beberapa masalah, sebahagian daripadanya ialah apabila jemaah yang sedikit itu tidak berfungsi dengan ketiadaannya, dia imam. Jadi kalau dia pergi sembahyang di tempat ramai, maka tak ada orang sembahyang di tempat tersebut. Kita katakanlah satu kampung ada 2 tempat yang didirikan salat secara berjamaah. Kerana kampung itu memang perlu kepada 2 tempat. Sana satu tempat, sini satu tempat. Cuma sana tak ramai mana, sini ramai lagi. Jadi kalau imam pergi di sini, sana tak ada imam, tak boleh sembahyang berjemaah. Maka tidak berfungsi. Apabila tak ada dia, bagi dia lebih afdal dia berjemaah bersama dengan jemaah sedikit untuk terjadinya berjemaah di tempat tersebut, berbanding dia sembahyang berjemaah di tempat yang ramai. Yang kedua, apabila imam bagi jemaah yang ramai adalah seorang yang fasik. Memang ramai ni 1000 orang, sini 10 orang, tapi imam sana isap rokok. Kita kata imam di sana memang Allah Rabbi banyak kesalahan-kesalahan yang dia buat, yang boleh kita hukum dia fasik. Sebagai contoh,
maka lebih afdal dia sembahyang dengan berjemaah dengan yang sedikit. Yang ketiganya, apabila imam bagi jemaah yang ramai itu adalah orang yang melakukan bid'ah yang tidak membawa kepada kekufuran. Dia ada bid'ah membawa kepada kekufuran, ada bid'ah tidak membawa kepada kekufuran. Okey, contoh bagaimana bid'ah yang boleh membawa kepada kekufuran. Contohnya adalah mengkafirkan sahabat Rasulullah. Itu bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Uthman, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada Syiah. Sedangkan mereka ini dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu bid'ah yang boleh membawa kepada kufur. Maka hak tu tak sah kita ikut dia. Mana boleh kita nak ikut orang kafir? Dia hak yang sah ikut ni adalah ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak membawa kepada kekufuran. Kita masuk isyak ke? Kita nak solat azan dulu. Lepas tu kita sambung lebih kurang 15 minit lagi ya. Okay, baik. Ya, azan dulu. Baik, kita sambung semula pada muka surat 4. Keadaan-keadaan afdal berjemaah pada asalnya adalah berjemaah lebih ramai, lebih afdal daripada berjemaah yang sedikit, melainkan beberapa masalah. Antaranya adalah
apabila imam bagi jemaah yang ramai itu adalah orang yang melakukan bid'ah yang tidak membawa kepada kekufuran, seperti kaum Rafidhah. Rafidhah ni adalah nama kepada Syiah 12. Lepas tu golongan dan kaum Mujassimah. Mujassimah ni maksudnya golongan yang menjisimkan Allah, yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai anggota seperti anggota manusia. Okey, itu golongan Mujassimah. Dia golongan Syiah ni sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada sebagian ulama mengatakan kafir, ada sebagian ulama mengatakan tidak. Sama juga Mujassimah. Mujassimah ada ulama yang mengatakan kafir dan ada ulama yang mengatakan tidak kafir. Sebab dia Mujassimah ni, dia kadang-kadang Mujassimah ni Mujassimah yang jelas, ada Mujassimah yang tidak jelas. Mujassimah yang tidak jelas ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Baik. Jadi kalaulah dia apa yang dipegang itu merosakkan akidah dia, terkeluar dia daripada agama Islam, hal itu tidak sah kita ikut dia. Hal ni hak yang masih lagi belum terkeluar daripada agama Islam, maka dia dikirakan ahlul bid'ah. Hukum solat di belakangnya adalah makruh. Bukan hukum solat di belakangnya adalah makruh. Gini, terlepas dah. Jadi kalaulah tempat ramai saat itu adalah imamnya Syiah, tempat yang sedikit imamnya ahli sunnah wal jamaah, maka lebih afdal kita solat pada tempat yang sedikit. Apabila imam bagi jamaah yang ramai itu adalah mereka yang menyalahi mazhab, seperti imam yang bermazhab Hanafi. Ini di antara perkara yang disebut dalam kitab fiqh. Kita di negeri kita mazhab Syafi'i. Ada sebahagian daripada tempat ada beberapa mazhab. Contoh di Mesir ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi. Hanafi ada kat orang Mesir. Maliki pun ada, Hambali pun ada belaka. Baik. Kalau contoh di negara Syam, Syria, Jordan, ada Hanafi dan ada Syafi'i. Dia dalam beberapa perkara dalam solat, begitu juga perkara yang membatalkan solat, bab wudu, perkara yang membatalkan wudu, ada beberapa perkara berbeza di antara pandangan mazhab Syafi'i dengan pandangan mazhab Hanafi. Jadi ada perkara di sisi mazhab Hanafi tidak membatalkan solat, tapi di sisi mazhab Imam Syafi'i membatalkan solat. Jadi dibimbangi imam melakukan perkara yang membatalkan solat mengikut pegangan makmum, maka sebaik-baiknya, ni yang baik, kita orang yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, kita menjadi makmum kepada imam yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalaulah kita bermazhab dengan mazhab Hanafi, kita menjadi makmum kepada orang yang bermazhab dengan mazhab Hanafi. Ni kalau sekiranya ada pilihan. Kalau tak ada pilihan, itu tidak menjadi masalah. Tempat ni imam dia bermazhab Syafi'i, tempat ni imam dia bermazhab Hanafi, maka lebih tapi orang yang merasa Hanafi saat itu ramai, maka lebih afdal kita sembahyang tempat yang sedikit yang sama mazhab dengan kita. Itu. Apabila imam bagi jemaah yang ramai itu laju pada bacaannya, sedangkan makmum itu lambat pada bacaannya, imam laju, Allahu Akbar, doa iftitah pun tak ada dah. Pakai tangan nafas, bismillahirrahmanirrahim, amin, macam Indonesia. Sembahyang laju tarawih, laju sembahyang. Makmum lambat pula, makmum baru pandai baca Quran makmum. Maka tempat hak yang imam baca laju tu, makmum baca lambat tu, tempat tu ramai. Tapi tempat hak yang imam baca sederhana, tak ramai mana, maka lebih afdal sembahyang di tempat yang tak ramai mana. Apabila jemaah yang sedikit mengerjakan solat dalam waktu yang ada kelebihan, solat tempat jemaah ramai tu, dia solat zuhur pukul 2, ada saja je solat kedua. Tempat hak yang sedikit, dia solat zuhur apabila masuk waktu. Solat pada awal waktu lebih afdal daripada solat pada akhir waktu ataupun selepas daripada awal waktu. Maka okey, kalau begitu keadaannya, lebih afdal di solat berjemaah yang sedikit untuk mendapat pahala kelebihan solat pada awal waktu. Apabila jemaah yang sedikit itu mengerjakan solat di atas tanah yang tiada syubhah padanya, tempat orang yang orang buat ramai ni
tanah tidak diyakini halal 100%. Kerana penyumbang tanah tersebut tu macam-macam duit yang digunakan untuk beli tanah tu. Hak ni memang jelas diyakini halal. Tapi hak yang tepat diyakini halal ni tak ramai mana. Hak yang syubhah saat itu ramai. Maka lebih afdal dia sembahyang berjemaah pada tempat yang sedikit. Untuk memastikan dia sembahyang pada tempat yang betul-betul halal. Syarat-syarat sah berjemaah. Kita ada syarat sah berjemaah. Syaratnya ada 6. Sama ada imam dan makmum itu berada dalam masjid atau di luar masjid. Tukar lagi. Silap. Gitu. Depan. Muka surat 5. Okey, syarat-syarat sah mengikut imam. Ni antara benda yang penting bagi kita solat berjemaah. Kita kena tahu syarat sah kita sebagai makmum mengikut imam. Apakah syarat dia? Makmum tidak mengetahui akan batalnya solat imam dengan hadas atau selain daripada itu. Contoh lagu mana? Imam sebelum masuk solat dia bagi tahu kepada kita, saya ni tak nak ambil wuduk ni solat ni. Jadi bermakna kita tahu sembahyang tu imam tak sah. Maka tak boleh kita ikut. Atau bila kabur dia tak bagi tahu. Orang qomat tu imam punya ketuk. Sini panggil ketuk juga ke? Imam ketuk, dengar orang Bilal sedang melaungkan iqamah. Jadi kita tahu dah sembahyang ni batal. Boleh tak kita ikut? Tak boleh. Atau selain daripada hadas, contoh najis, tidak menutup aurat. Imam tak sedar dia pakai kain plekat tu, cari besar dah lama letak dalam almari kain plekat, kena gigit di tiku. Jadi pakai tu tak sedar. Kejut makmum, Allah, mana tu imam? So cari kain plekat, nampak aurat, kita boleh ikut. Sama juga najis. Atau selain daripada itu, seperti dua orang yang berbeza ijtihad pada kiblat dan yang seumpama dengannya. Okey, hak ni bab berbeza ijtihad pada kiblat begini. Kita kalau kita pergi di dalam hutan dan tempat hak yang tidak pernah kita pergi, kita nak sembahyang, kita tak tahu kiblat, maka caranya adalah kita kena cari tanda, cari alamat. Kita fikir matahari naik kat ni, turun kat ni, kiblat kat ni begitu. Tu dipanggil ijtihad. Kita mencurahkan kemampuan kita untuk memastikan ke mana arah kiblat melalui bukti atau melalui tanda-tanda. Contoh matahari ataupun angin. Dua orang ni masuk dalam hutan nak sembahyang. Hak seorang ni kata kiblat ke sana, hak seorang ni kata kiblat ke sana. Okey, kata tak boleh, aku tak boleh ikut, aku tak boleh ikut. Baik. Jadi makmum tidak mengetahui akan batal solat imamnya dengan hadas atau selain daripada itu, seperti orang yang berijtihad pada kiblat dan yang seumpama dengannya. Yang seumpama dengannya macam ni, lain daripada kiblat. Okey, kata-kata ada dua bekas air, sebekas air, dua bekas air. Salah satu daripada dua bekas air saat itu buta najis, satu lagi ada suci. Jadi kita nak guna hak mana, kita berijtihad. Aku ingat hak yang masuk jatuh tai cicak ni, hak yang jatuh tai cicak najis dalam bekas ni. Hak seorang lagi kata bekas ni, hak seorang kata bekas ni. Hak kata bekas ni, dia berwuduk dengan bekas ni, sah sembahyang dia. Hak yang kata bekas ni, dia berwuduk dengan bekas ni, sah sembahyang dia. Tapi nak hak ni nak ikut hak ni tak boleh. Hak ni nak ikut hak ni tak boleh. Itu sebagai contoh lah. Yang kedua, makmum tidak beriktikad bahawasanya imam wajib untuk qada semula solat, seperti orang yang bertayamum sedangkan dia bermukim. Dia jangan makmum beriktikad, berpegang imam mesti kena ulang balik solat. Contoh, kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita bertayamum kerana tidak ada air, kadang-kadang kena ulang balik solat tersebut, kadang-kadang tidak perlu ulang balik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita bertayamum kerana tidak ada air pada tempat yang kebiasaan ada air, kebiasaan tempatnya ada air, tapi hari ni tak ada air, jadi kita bertayamum, maka solat tu kena ulang balik apabila ada air nanti. Biasa tempat kita tinggal, tempat kita bermukim ada air, hari ni tak ada air, kita pun solat dengan tayamum,
wajib kena ulang balik. Kita mengikut mazhab Imam Syafi'i. Makmum ada wudu, tiba-tiba imam bertayamum kerana tidak ada air, maka makmum saat itu tidak boleh ikut imam tersebut, kerana makmum telah beriktiqad imam wajib kena mengulangi solatnya. Tapi kalau sebalik tak ada masalah, boleh imam yang berwudu menjadi imam, ataupun imam hak yang ada wudu, makmum hak yang bertayamum, tak ada masalah tu. Tapi kalau bertayamum pada tempat yang kebiasaannya tak ada air, kita bermusafir sampai satu tempat kita nak sembahyang, air tak ada, lepas tu kita bertayamum, kita sembahyang tu tidak wajib ulang balik. Lepas tu kalau dia nak jadi imam, kita jadi makmum sedangkan kita ada wudu, tu tak ada masalah. Sebab kita tidak beriktiqad dia saat itu kena ulang balik solat dia. Apabila berhimpun sekumpulan manusia dan setiap seorang daripada mereka itu diwajibkan untuk qada solat, maka hendaklah mereka solat secara bersendirian tanpa berjemaah. Kampung kita satu hari itu tak ada air belaka, jadi semua orang sembahyang kampung tu tayamum lagi, maka tak bolehlah sembahyang berjemaah. Kerana apa? Kerana setiap seorang saat itu kena ulang balik solat tersebut. Sah bagi makmum yang berwudu untuk mengikut imam yang bertayamum, boleh. Makmum berwudu, imam bertayamum, boleh. Atau imam yang berwudu dengan menyapu di atas khuf, seperti mana sah juga bagi makmum yang mampu berdiri berimam dengan imam yang duduk atau berbagi. Sekali lagi ya, sah bagi makmum yang berwudu untuk mengikut imam yang bertayamum atau imam yang berwudu dengan menyapu di atas khuf. Okey, kita begini. Imam berwudu, makmum imam bertayamum, makmum berwudu. Boleh tak kita nak ikut? Boleh, tak ada masalah. Tapi syarat imam bertayamum pada tempat yang biasanya tak ada air. Sebab kalau biasanya ada air, itu tak boleh. Satu. Yang keduanya, kita dalam bab wudu ni kita ada perbincangan menyapu di atas khuf. Okey, kita pakai khuf. Khuf ni sarung kaki lah, yang diperbuat daripada kulit ke, daripada getah ke, kasut pun dia khuf juga. Cuma mesti kena menutupi buku lali, tinggi atas buku lali. Kita ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai basuh kaki tak perlu basuh kaki. Ambil air, kita sapu je sikit. Tak wajib sapu belakang, sapu sikit tak apa. Biasanya orang yang pakai khuf adalah jemaah tabligh, biasa pakai. Tempat kita lah, dia pakai khuf ni bukanlah disyaratkan musim panas, bukan disyaratkan musim sejuk. Kalau kita pakai khuf, tak perlu basuh kaki, hanya cukup sapu air di atas khuf saja, sebagai ganti kepada basuh kaki. Cuma nak salat kayak gini tak perlulah pecah khuf. Kalau pecah khuf batal. Semayang pakai kasut kan. Okey, kita sekarang ni kita kata tak ada orang pakai khuf tempat kita kan, kita kata pakai kasut. Kita pakai kasut tinggi melebihi buku lali. Kita ambil wudu, sampai masa nak basuh kaki tak perlu basuh kaki, ambil air sapu di atas khuf. Ada syarat-syarat dia lah, dibincang dalam kitab fiqh. Orang yang mengambil wudu, lepas tu dia sapu di atas khuf, dia nak menjadi imam kepada orang yang mengambil wudu dan basuh kaki. Boleh ke tak? Boleh. Tu yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Dan seperti mana sah juga bagi makmum yang mampu berdiri berimamkan dengan imam yang duduk atau berbaring. Imam ni tak larang, tak mampu untuk berdiri, dia pun semayang dalam keadaan duduk. Makmum semayang dalam keadaan berdiri, boleh tak? Boleh. Ataupun imam ni duduk pun tak boleh, baring tu. Imam tua dah, tapi tak ambuh letak jawatan jadi imam, tetap nak jadi imam juga. Nak duduk pun tak boleh. Dia sembahyang dalam keadaan berbaring. Makmum diri belakang, boleh ke tak? Boleh. Orang pun cari mana imam ni. Imam baring. Boleh. Tak ada masalah. Katanya, bagi makmum yang sihat berimamkan dengan imam yang tidak lawas, sah. Bagi makmum yang suci daripada istihadah, berimamkan dengan imam yang mengalami istihadah selain daripada jenis mutahayyirah. Dia gini, dia ada orang yang ni orang lelaki lah, orang lelaki. Contoh orang lelaki, dia air kecil dia tubik selalu, keluar selalu. Dalam bahasa kitab dipanggil salisul baul. Orang yang penyakit kecing tak lawas, air kecil tubik selalu.
Jadi dia ni nama dia daimul hadas, orang yang berkekalan hadas. Maka wajib sebelum daripada solat dia kena basuh dulu. Lepas tu dia kena balut, lepas tu kena ambil wudu, lepas tu dia semayang. Boleh tak dia menjadi imam? Boleh, kerana solat dia sah, tidak perlu ulang balik. Makmum saat itu okey je, dia je bermasalah. Boleh, tak ada masalah, sah je. Sama juga perempuan yang datang istihadah boleh menjadi imam kepada perempuan yang tidak datang istihadah. Cuma melainkan kalau perempuan tu mutahayyirah. Mutahayyirah ni adalah perempuan yang keluar darah melebihi 15 hari tanpa berhenti, dan dia tidak dapat membezakan sifat darah, dan dia lupa kadar adat, waktu dan bilangan haid sebelum daripada ni, maka dia adalah perempuan mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah ni adalah perbincangan yang panjang dalam bab darah wanita. Jadi kalau perempuan mutahayyirah tidak boleh menjadi imam. Kerana dia, kerana sembahyang dia mungkin sah dan mungkin tidak. Tapi tetap wajib dia kena sembahyang. Ada perbincangan dia, perbincangan mutahayyirah. Yang ketiga, imam tersebut bukanlah seorang makmum pada ketiga itu. Imam bukanlah seorang makmum. Kita masuk dalam masjid, kita tengok jemaah sedang didirikan. Kita pun tengok siapa imam ah? Oh, dia ni imam. Kita dia tak setuju dengan imam tu, tak mau ikut imam tu, kita pilih salah seorang daripada makmum yang di belakangnya. Itu tak boleh. Kita nak berimam, pastikan imam saat itu bukan menjadi makmum kepada imam yang lain. Kalaulah dia makmum masbuk, lepas daripada imam bagi salam dia tambah rakaat, maka boleh kita ikut dia jadi imam. Boleh, itu tak ada masalah. Hak ni dia sedang mengikut imam lain, kita nak ikut dia, itu tak boleh. Yang keempatnya, imam tersebut bukanlah seorang yang ummi. Seorang yang ummi ni bukan kira nama. Jadi kalau orang nama ummi tak boleh jadi imam, kena orang nama abi baru dia jadi imam, bukan begitu. Dia ummi ni adalah gelaran yang diberikan kepada orang yang tidak betul bacaan Fatihahnya. Orang yang tidak betul bacaan Fatihahnya itu adalah ummi. Bagaimana tidak betul? Ditukar satu huruf kepada huruf yang lain. Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahman, dia tukar ra kepada ghain. Itu sebagai contoh. Ataupun Bismillahirrahman, dia tukar ha kepada ha. Siratal ladzi, kita baca siratal lazi, tukar za kepada zai. Itu dipanggil benda ummi. Jadi ummi kalau dia belajar tapi tak boleh nak ubah juga, dimaafkan untuk dia. Cuma dia tidak boleh untuk menjadi imam kepada makmum yang qari. Melainkan semua ummi belaka. Kampung tu memang tidak boleh sebut ra belaka. Okey, tak apa, boleh. Imam Bismillahirrahmanirrahim, makmum juga Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak apa tu. Tapi kalau imam tak boleh nak sebut betul bacaan Fatihah, makmum boleh sebut betul, maka kena tukar. Hak makmum tu kena jadi imam, hak yang imam tu kena jadi makmum. Tidak sah seorang mengikut imam yang ummi. Ummi adalah seorang yang mencederakan, mencacatkan satu huruf daripada huruf-huruf bagi surah Al-Fatihah. Satu huruf daripada surah Fatihah dia mencacatkan. Okey lah, huruf apa? Maka tidak harus untuk menjadikan seorang yang ummi sebagai imam. Sama ada dia arat. Arat ni bahasa Arab. Arat ni adalah seorang yang mengidghamkan huruf bukan pada tempatnya. Idghamkan, maksud dia idghamkan. Idghamkan ni maksudnya memasukkan satu huruf kepada huruf yang lain. Tempat ni tidak sepatutnya idgham, tapi dia idgham. Baik, itu maksud idgham. Atau dia al-thagh. Al-thagh ni orang yang pelak. Contoh al-thagh lagu mana? Orang yang pelak, dia tidak dapat menyebut huruf dengan betul. Melainkan sekiranya makmum tersebut pun sama seperti imam, sepakat keduanya makmum dan imam pada kesalahan huruf yang tertukar.
sekalipun berbeza pada huruf yang digantikan. Jadi huruf asal makmum tidak boleh sebut contohlah, makmum tidak boleh sebut kaf. Makmum tidak boleh, tak, ada dalam Fatihah kaf tak ada kan? Okey, contoh qaf. Makmum tidak boleh sebut huruf qaf. Imam tidak boleh sebut huruf qaf. Cuma makmum qaf dia tukar kepada huruf lain, imam dia tukar qaf kepada huruf lain. Dia bukan kira huruf yang ditukar, tapi dia bukan kira huruf yang diganti. Kita kata apa dia? Bukan kita nak kata macam mana? Huruf dalam Quran contoh kata ihdinas siratal mustaqim, qaf, qim, qaf. Okey, itu huruf asal. Makmum ditukar kepada huruf lain, makmum tukar kepada huruf lain, imam tukar kepada huruf lain. Itu tak ada masalah, boleh ikut. Baik. Itu maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Kata dia, mereka sekiranya makmum tersebut pun sama seperti imam, serta sepakat keduanya, makmum dan imam, pada kesalahan huruf yang tertukar, sekalipun berbeza pada huruf yang digantikan. Okey, al-arad, mereka yang mengidghamkan sesuatu huruf bukan pada tempat idgham. Contoh, membaca al-mustaqim, dibaca al-muttaqim gitu. Dibaca al-muttaqim bagi kalimah mustaqim. Dia memasukkan sin ke dalam ta. Sepatutnya baca al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, dibaca ihdinas siratal muttaqim. Okey, itu dipanggil idgham. Itu dia ummi lah dia. Tak boleh jadi imam. Al-thagni adalah mereka yang menukarkan satu huruf dengan satu huruf yang lain. Contoh, dia membaca alhamdu bagi kalimah alhamdu, alhamdulillah, dibaca alhamdulillah. Dia ha lain daripada ha. At-tam-tam, tam-tam ni si gagap yang mengulangi huruf ta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, dia siratal ladina an'amta. Dia ulang tu dipanggil tam-tam. 4-5 kali dia ulang baru sampai ke alaihim. Okey, itu dipanggil tam-tam. Contoh, membaca an'amta bagi kalimah an'amta dibaca an'amta gitu. Okey, sah berimamkan dengan ummi yang at-tam-tam dan ummi yang al-fa'-fa', si gagak yang mengulangi huruf fa serta makruh. Jadi kalaulah imam saat itu hanya gagak mengulangi huruf yang sama beberapa kali, masih lagi sah sebab dia bukan menukarkan. Cuma hukum dia adalah makruh. Baik. Apa? Sini dulu. Nanti. Okey, boleh. Kita buka soal jawab sekejap. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kalau ada pertanyaan kita jawab sekejap, lebih kurang dalam 3 minit. Tak ada, kita berhenti untuk sembahyang isyak. Wallahu a'lam. Ada tak pertanyaan? Tak ada. Okey, lebih afdal solat di masjid ke ataupun surau? Jawapannya sembahyang fardu. Okey, sebab dia perkataan mana lebih afdal solat di masjid ataupun solat di surau. Dia kalaulah sembahyang sunat, lebih afdal kita buat di rumah berbanding dengan surau dan masjid. Tapi kalau solat fardu, lebih afdal kita solat di masjid. Tapi nak solat di surau pun tak ada masalah, lebih afdal solat di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas sallu fi buyutikum." Wahai manusia, hendaklah kamu solat di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti. Seafdal-afdal solat adalah seorang solat di rumah dia, illal maktubah, menaikkan sembahyang fardu, lebih afdal sembahyang di masjid. Wallahu a'lam. Okey, daripada sudut berjemaah sama. Cuma sembahyang di masjid ni lebih kerana mulianya tempat sembahyang. Pertama, yang keduanya kerana di masjid boleh beriktikaf. Yang ketiganya kerana di masjid boleh sembahyang tahiyatul masjid.
Okey, itu di antara sudu. Lebihnya sembahyang di masjid berbanding di surau. Tapi sama-sama pahala berjemaah, ganjaran sampai 27 atau 25 atau sama? Okey, sama je. Sembahyang berjemaah digandakan kepada 25 dan kepada 27, sama ada di sembahyang di umum ataupun sembahyang di masjid ataupun di surau. Cuma sembahyang di masjid ada kelebihan yang lain yang tidak ada pada tempat selain daripada masjid. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan yang lain? Kalau tak ada, kita berhenti di sini dulu untuk malam ni. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.